A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, ahli keluarga baginda, para sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua murid-murid yang hadir pada hari ini untuk mengikuti kelas pendidikan Islam. Okey, murid-murid yang terdiri daripada kelas 2 Aisotria, 2 Tainia dan juga Westara. Okey, semoga dengan kehadiran anda akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, seperti biasa, marilah bersama-sama mengaminkan doa yang saya baca. Okey, doa sebelum belajar. Semoga okey, pembelajaran kita pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seperti biasa insya-Allah link kehadiran akan diberikan sebaik saja tamat kelas live YouTube kita pada hari ini. Okey, so untuk hari ini kita akan pilih pelajaran yang ke-28 di dalam bidang akhlak Islamiah yang bertajuk Masjid Destinasiku. Okey, pelajaran ke-28 Masjid Destinasiku di bawah bidang akhlak Islamiah. So mana-mana murid yang ada buku teks, buku teks fizikal, boleh buka dan cari tajuk ini pelajaran ke-28 muka surat 211. Muka surat 211. Kita yakin dan percaya semua murid-murid yang ada pada hari ini pernah mendengar perkataan masjid sesuai dengan tajuk daripada hari ini, iaitu Masjid Destinasiku. Tajuk ini nak menerapkan kepada kita semua untuk kita ramai-ramai pergi ke masjid, menjadikan masjid salah satu destinasi yang kita mesti tuju. Ramai orang suka pergi ke tempat sekian-sekian kan, tempat pelancongan, pusat membeli belah kan, pusat rekreasi, tempat peranginan dan sebagainya. So untuk tajuk ini kita nak dekatkan, maksudnya kita nak dalam senarai kita tempat yang kita suka pergi tu, salah satunya ialah masjid. Masjid Destinasiku. Kita pergi kepada 6.9.1 iaitu maksud masjid. Masjid ini dia perkataan bahasa Arab. Dari segi bahasa, maksudnya dari segi bahasa Arab. Apa itu masjid? Ia berasal daripada perkataan Arab iaitu sajadah. Ia berasal daripada perkataan Arab iaitu sajadah, iaitu tempat sujud. Masjid adalah perkataan asal dia ialah sajadah. Kata akar dia ialah sajadah yang bermaksud tempat sujud. Adapun masjid dari segi istilah, ia membawa maksud tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Dan arti kata yang lain, semua murid wajib hafal maksud masjid ini dari segi istilah. Maksudnya kalau orang tanya kamu, apa itu masjid? Mesti jawab cara profesional. Mesti jawab cara profesional. Jangan jawab lagi style budak tadika, jangan jawab lagi style budak sekolah rendah. Orang tanya masjid tu apa? Masjid tu tempat orang semayang. Itu jawapan sekolah rendah boleh terima lagi. Itu jawapan sekolah tadika boleh terima lagi. Tapi bila kamu dah meningkat, dah di sekolah menengah,
level sekolah menengah, mesti jawab cara profesional. Tanya apa itu masjid, mesti jawab masjid itu kalau dalam Islam ia merujuk kepada tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Itu maksud yang paling tepat bagi menggambarkan masjid. Okay, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Masjid Destinasiku. Okay, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, okay, kita selesai tentang maksud masjid. Okay, lepas ni hafaz maksud masjid. Okay, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Okay, so 6.9.2, dalil nakli adab di masjid. Okay, dalil maksudnya penghujahan ke atas sesuatu perkara. Okay, kalau kita kata masjid itu wujud dalam Islam, mana bukti? Datangkan hujah kamu, dan hujah kita datang dari segi bukti. Bukti yang bagaimana? Bukti daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok dalil nakli adab di masjid. Okey, maksudnya sesuai dengan tajuk Masjid Destinasiku ni, dia bawah tajuk bidang akhlak Islamiah. Jadi apa dalil nakli perlunya kita beradab di masjid? Okey, ia selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Okey, itu satu dalil berkenaan dengan adab di masjid. Disebut di bahagian awal ayat ini, sesungguhnya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ni ciri-ciri orang yang bertakwa lah. Okey, so sebelum tu kita tengok dulu spektrum ilmu. Selepas dalil nakli ni, kita tengok spektrum ilmu. Sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh dua ulama hadis yang masyhur, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, sebuah hadis, An Uthman ibn Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislah. Okey, daripada Uthman bin Affan, Allah telah redha ke atasnya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membina masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan membina untuknya dalam syurga seumpamanya. Okey, di sini hadis yang memberitahu kita tentang bagaimana ganjaran yang akan diperolehi bagi orang-orang yang ketika hidupnya, okey, dia sponsor bina masjid, dia berinfak, dia memberikan sumbangan dalam pembinaan masjid. Okey, apa ganjaran dia? Allah akan bina untuknya dalam syurga seumpamanya. Allah, okey, ini adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi mereka yang membina masjid. Okey, kemudian kita tengok dalil yang kedua, dalil nakli yang kedua. Kalau tadi yang pertama bersumberkan daripada surah At-Taubah ayat yang ke-18, seterusnya mari kita lihat, okey, dalil yang kedua daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis daripada Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum
iza daqala ahadakumul masjida falyarka raq'ataini qabla an yajlisa. Yang bermaksud apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Okey, dekat sini ada disebut perkataan masjidah. Apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Yang sama ada kita sedar atau tidak, Rasulullah sedang mengajarkan salah satu adab bila kita masuk ke masjid, okey, sebelum duduk tunaikanlah solat 2 rakaat. Okey, yang dipanggil solat menghormati masjid, solat tahiyatul masjid. Okey, so sesuai dengan tajuk kita, Masjid Destinasiku, kita sedang membincangkan tentang adab-adab di masjid dan juga kita ingin menerapkan satu budaya untuk kita, okey, kerap ke masjid. Okey, berdasarkan situasi semasa ini, okey, masjid sudah mula dibuka, okey, kepada orang ramai kan, mengikut kapasiti ataupun keluasan masjid tersebut. Dan saya percaya, okey, tak lama lagi makin ramailah, okey, orang berpeluang untuk memasuki masjid. Okey, cuma kita sedih sebelum ini bila masjid ditutup, ramai orang bising, tutup masjid tapi boleh buka pasar raya. Kan, boleh sini, boleh tak ikut pula keluasan dan sebagainya. Masjid ditutup serapat-rapatnya. Tempat lain dibuka seluas-luasnya. Sekarang masjid dah dibuka. Tetapi yang sangat menghairankan, mana dia suara-suara yang tadi bising masjid tutup-tutup, mereka tu sendiri tak hadir pun di masjid. Mereka tak hadir pun masjid solat subuh. Mereka tak hadir pun solat zuhur, asar, maghrib ataupun isyak. Cuma mereka hanya bising saja, sembang kencang. Mereka hanya sembang kencang. Sekarang masjid dah dibuka. Kan, walaupun masih lagi mengikut SOP yang ditetapkan, tetapi jumlah, okey, jemaah yang dibenarkan itu makin meningkat. Kan, makin meningkat. Tapi trend solat jemaah ni makin, walaupun sebelum Covid ataupun semasa Covid ataupun selepas ataupun ketika kini, masih kita lihat orang belum lagi memudayakan solat berjemaah di masjid. Okey, katakanlah kalau Isnin Jumaat pun mungkin orang bekerja. Okey, Sabtu Ahad buat apa? Kan? Sabtu Ahad buat apa? Still masjid masih lengang. Masjid yang luas tapi di dalamnya kurang jemaah. Okey, seeloknya masjid yang luas, jemaahnya ramai, barulah kan ngam, barulah sesuai. Okey, so kita tengok adab di masjid, iaitu 6.9.3. Okey, untuk adab di masjid, ia boleh dibahagikan kepada 3. Okey, untuk adab di masjid boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama, kategori yang pertama iaitu adab masuk ke masjid. Kemudian yang kedua, adab berada di dalam masjid. Dan seterusnya yang ketiga, adab keluar dari masjid. Okey, so kalau ada apa-apa persoalan, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Okey, so sebelum kita bincang adab ke masjid ni, saya nak minta bantuan semua yang sedang menonton live YouTube ini. Okey, komen dekat ruangan komen itu nama dan juga kelas anda. Okey, komen nama dan kelas anda supaya saya boleh lihatlah siapa yang ada bersiaran bersama kita ketika ini. InsyaAllah link kehadiran saya akan berikan di akhir kelas kita nanti. Tapi sebelum tu, bantu saya untuk like video ini. Dan pada siapa-siapa yang belum lagi subscribe channel saya, okey, sekarang tolong subscribe channel saya. Okey, yang dah subscribe boleh komen dekat ruangan komen itu, tulis saya sudah subscribe, bagi nama, kelas dan subscribe. Okey, bantu saya untuk mendapat subscriber supaya apa? Menjamin kelangsungan channel saya ini, supaya saya boleh hasilkan konten-konten video yang bermanfaat. Okey, so kita pergi kepada adab di masjid. Kategori yang pertama iaitu
adab masuk ke masjid. Okey, kalau kita perhatikan di kotak yang berwarna biru ini, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Okey, yang pertama, bila mana kita nak masuk ke masjid, bila mana kita sampai ke masjid, kita sunat membaca doa. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Okey, ikut bersama saya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sekali lagi. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang bermaksud, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Ini adab. Ini adab. Kalau kita tengok masjid-masjid besar, ada benda ni. Di main entrance, di laluan utama masuk masjid tu, ada terpampang doa ini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, mengingatkan jemaah untuk mendapat pahala sunat. Okay, beradab ketika nak masuk ke masjid. Okay, kemudian yang adab yang kedua, membaca selawat. Okay, ketika melihat masjid. Okay, adab dia Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, baca selawat. Okay, kerana apa? Kita nak mengingati. Kita nak mengingati bagaimana jasa Rasulullah SAW membina masjid. Kan, kita dah belajar dulu dalam peristiwa hijrah, antara perkara pertama yang Rasulullah buat bila mana Nabi Muhammad SAW menjejakkan kaki ke kota Madinah ialah membina masjid. Okay. So seterusnya adab yang ketiga, okay, mendahulukan kaki kanan. Okay, mendahulukan kaki kanan. Ini adalah adab-adab yang paling simple. Ya Allah, senang sangat nak dapat pahala di masjid. Senang sangat nak dapat pahala di masjid. Kita dahulukan kaki kanan. Seterusnya, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Okey, elakkanlah apa jua, makanan ke, minuman ke, okey, ataupun mungkin pakaian dan sebagainya mungkin berbau, jangan bawa masuk ke masjid. Okey, rasionalnya apa? Kita tak nak ganggu keselesaan jemaah lain, kan? Jangan, kalau stokin kita tu, okey, stokin yang berbau, okey, tinggalkan dalam kasut, masuk, ambil wuduk, basuh kaki, settle masalah. Jangan kita bawa stokin tu sekali. Melainkan kalau stokin tu bersih, stokin itu tidak berbau, okey, cantik, tak ada masalah, kan? Ada orang yang semayang, dia suka pakai stokin, tiada masalah. Tetapi kita kena jaga keselesaan orang lain. Kalau stokin tu berbau, jangan, okey, elakkan. Okey, ia jauh lebih baik. Okey, kerana ini adalah adab ketika nak memasuki masjid. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Adab yang kedua ialah kategori adab yang perlu, okey, dilakukan oleh jemaah ketika berada di dalam masjid. Okey, yang pertama, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Ini selaras dengan apa yang dibacakan oleh hadis ini yang saya bacakan tadi, hadis daripada Abu Qatadah ni. Apabila seseorang kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Okey, menunaikan solat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, niat beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Okey, niat beriktikaf, kan, selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Okey, sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Iktikaf ni maksudnya kita berniat untuk berada di dalam masjid. Niat nak ada dalam masjid, niat nak berada dalam masjid pun dapat pahala. Tu saya cakap tadi, mudahnya nak dapat pahala di masjid. Okey, adab yang kedua. So adab yang pertama tadi, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, niat beriktikaf sebaik saja selesai solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Okey, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Okey, so bila kita masuk ke dalam masjid, seeloknya jangan kita, posisi kedudukan kita membelakangi kiblat. Nampak tidak beradab lah, kan? Nampak tidak beradab. Kita mesti menghadap kiblat. Seterusnya, menjaga ketenteraman masjid.
Okey, menjaga ketenteraman masjid. Jangan berlari-lari, jangan ketawa, jangan bising, okey, jangan bersembang hal-hal keduniaan. Kena jaga ketenteraman masjid. Okey, kalau bawa phone, jangan buka nampak sangat, kita tengok YouTube ke apa, buka sound kuat-kuat. Kena jaga ketenteraman masjid. Okey, kemudian apa lagi yang kita buat bila kita sudah berada dalam masjid? Banyakkan berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca Al-Quran, ambil Al-Quran yang disediakan, ada di rak-rak kan, di surau atau masjid. Menuntut ilmu dan berselawat. Kalau ada tazkirah, dengar tazkirah, dan juga banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad. Okey, kemudian memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Okey, so seandainya kita tak ada apa-apa nak bercakap sesuatu yang berfaedah, tak perlu berkata-kata di dalam masjid. Diam itu lebih utama. Okey, itu dia adab kategori yang kedua, iaitu berada di dalam masjid. Okey, kita beralih kepada adab yang ketiga, iaitu adab keluar dari masjid. Okey, selepas kita dah habis sembahyang, okey, kemudian tibalah masa lepas kita dah berdoa, kita keluar dari masjid, masih ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Okey, kalau masuk tadi ada baca doa, keluar pun ada baca doa juga. Okey, bersama-sama dengan saya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doa keluar daripada masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okey, sekali lagi ikut ramai-ramai. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okey, sekali lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Okey, sunat baca doa. Kemudian terus memulakan langkah dengan kaki kiri. Ingat, bila masuk masjid kaki kanan, bila nak keluar start dengan kaki kiri. Itu adab dia. Itu adab dia. Kan? Itu adab dia, memulakan langkah dengan kaki kiri. Kerana ini sabit dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid, mengikut keadaan. Okey, so itulah dia sedikit sebanyak tentang adab-adab di masjid. So untuk sebagai rumusan dia untuk kelas kita hari ini, ada lagi beberapa subtopik tentang tajuk ini, tapi untuk kelas hari ini cukup kita bincang dua muka surat ini. So yang pertama, kita recap balik maksud masjid, okey, dari segi bahasa, dari segi istilah. Kemudian apakah dalil berkaitan dengan adab di masjid? Kita bincangkan dalil ayat Al-Quran, juga dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya yang baru sebentar tadi yang telah saya terangkan, iaitu tentang apakah adab-adab di masjid yang boleh dibahagikan kepada 3 bahagian: adab masuk ke masjid, adab berada di dalam masjid, dan juga adab keluar dari masjid. Okey, so saya harap awak boleh buat ulang kaji semula, okey, topik pelajaran ini. Okey, insya-Allah saya akan berikan link kehadiran, boleh rujuk di ruangan komen, dan jangan lupa untuk isi link kehadiran. Okey, so jangan lupa komen, like dan share video kelas kita pada hari ini, dan juga isikan link kehadiran yang saya letakkan di ruangan chat box. Jika ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp dengan saya. Okey, untuk kelas hari ini kita tamatkan di sini saja. Kita akan sambung lagi pada hari Rabu, insya-Allah, dengan tajuk masih lagi yang sama, Masjid Destinasiku. Okey, so kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suatu ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Okey.